Okey, baik. Bersama saya Faizal Bazari, kita dalam Sembang Olahraga. Hari ini kita bersama tetamu istimewa kita, iaitu siapa lagi yang tidak kenal dengan insan serba segak ini, iaitu bekas Ketua Pengarah MSN, iaitu Datuk Ahmad Syafawi. Tak adalah, saya ingat sangat dah tua dah. Okey Tok, saya kenalkan sikit lah tentang perjalanan Datuk Ahmad Syafawi ni. Beliau memulakan khidmatnya bersama MSN sebagai pegawai belia dan sukan pada 1988 hingga 1996. Pengarah bahagian persediaan antarabangsa 1996 hingga 2005, kemudian pengarah bahagian dasar 2005 hingga 2007 dan pengarah bahagian atlet 2007 hingga 2012. Beliau kemudian bertukar sebagai Ketua Pegawai Eksekutif ISN dari 16 Jun 2012 hingga 16 Jun 2013, sebelum dilantik selaku Pesuruhjaya Sukan dari 17 Jun 2013 hingga 18 Disember 2014. Jadi the rest is history. Lepas itu beliau berkhidmat sebagai Ketua Pengarah MSN. Jadi Datuk, okey. Datuk pernah terfikir tak boleh berada hingga ke tahap? Kita terfikir tu mungkin susah lah. Tak pernah terfikir pun, tapi saya melalui proses yang bermula daripada peringkat bawah, berkembang, dan saya terus belajar dan terus beri perkhidmatan yang terbaik lah yang boleh saya lakukan. Alhamdulillah ada kepercayaan telah diberikan pada saya untuk mengemudikan 3 organisasi penting sukan negara. Melihatlah kepada trend sekarang ni, Datuk juga pernah mengeluarkan kenyataan bahawa kita kekurangan, Malaysia kekurangan atlet. Kenapa Datuk perkara ni dan bagaimana agaknya kita nak atasi perkara ni? Saya ni, to be frank lah, saya ni agak orang kata apa, traditional sikit, di mana saya memberikan penekanan kepada perkembangan sukan tu melalui pelibatan atlet-atlet. Tapi perkembangan trend antara yang sekarang ni, dalam dunia sekarang ni, saya lihat bahawa sukan mula ditinggalkan oleh kebanyakan anak-anak muda. Itu yang menyebabkan saya keluarkan kenyataan bahawa kita kekurangan atlet. Kita menghadapi banyak masalah dengan berbagai jenis sukan yang tidak dapat menganjurkan kejohanan kebangsaan. Sedangkan itu merupakan kejohanan yang penting pada setiap jenis sukan untuk melahirkan national athlete bagi sukan masing-masing. Kita dapati banyak yang sukan yang telah tidak dapat menganjurkan kejohanan kebangsaan. Jangan cerita kejohanan negeri. Jadi kejohanan negeri pun kita dapati bahawa terlalu banyak sukan yang tidak dapat menganjurkan kejohanan negeri masing-masing. Jadi bagaimana kita nak lahirkan atlet kalau kita tak ada kejohanan? Melalui kejohanan saja yang akan dapat melahirkan atlet tersebut, baru kita tahu siapa yang boleh, siapa yang terbaik. Jadi saya dapati bahawa kekurangan yang berlaku dalam perkembangan sukan, khususnya mewujudkan satu persaingan yang kompetitif di peringkat tempatan, merupakan satu elemen yang menyebabkan saya bercakap itu. Tapi KOM juga ada bercadang untuk menubuhkan universiti sukan. Jadi pandangan Datuk mengenai idea tersebut, Bernas? Sekarang ni saya baru semalam terbaca ada wujud satu Universiti Keusahawanan dan Koperasi Malaysia, UKKM. Dah tambah satu K. UKM dah tambah UKKM. Kalau itu pun boleh diwujudkan, universiti sukan ni lagi dulu lagi kita dah cakap bahawa kita perlukan satu universiti yang dapat menggabungkan. Sekarang ni kita dapati bahawa mata pelajaran sukan ni, sport science dan sebagainya diwujudkan oleh negeri, universiti masing-masing. Jadi semua membuat dia punya own idea, strategi dia sendiri. Dan mereka dilihat tidak, kalau kita dapat satukan semua elemen pembelajaran di dalam satu universiti, kita akan dapat mewujudkan lebih baik peluang yang terbaik. Research in sports. Kita tak dengar universiti produce research in sports. Jadi ini yang saya risau. Saya sendiri menyebut bahawa there is a need now untuk kita wujudkan satu universiti sukan sendiri, supaya kita dapat menggalakkan research and development dalam perkembangan universiti tersebut. Sekarang ni kita tak ada research in sport. Kita dapati semua universiti ada pengajian sains sukan, ada PJ dan sebagainya, tapi research tak ada. We need the research base untuk membantu perkembangan sukan negara ni. Tapi research tak ada, macam mana kita nak membangunkan sukan tersebut? Universiti itu sendiri, tentunya
klausa ataupun mata pelajaran perlu lebih kepada sukan ataupun lihat bagaimana cara tersebut? Kalau universiti sukan, dia should be basicnya sukan lah. Sukan macam-macam. Sukan as a business, sukan komersial, sukan sebagai sains, sukan sebagai research, sukan sebagai semuanya. Pendidikan pun dalam sukan. Semua tu patutnya dimelingkan, dia masuk dalam satu universiti yang dapat melahirkan mereka-mereka yang akan meneruskan karier mereka dalam bidang sukan. Sekarang ni kita dapati banyak for example kita tengok cukup jurulatih sukan di sekolah-sekolah. Kebanyakannya dalam bidang lain. Bidang kimia, tiba-tiba jadi coach kerana dia ada pengalaman sebagai coach. Tapi dia bukan dididik sebagai jurulatih sukan. Ini yang perlu kita lakukan. Perubahan tersebut yang perlu. Dan perubahan ni perlu satu perubahan polisi lah, perubahan yang besar yang melibatkan kerajaan. Jadi saya rasa kita bukan nak buat infrastruktur, kita boleh convert je institut sukan negara boleh dijadikan sebagai universiti sukan. Apa masalahnya? Boleh kita buatkan dulu. Tak perlu pun kita buat satu kemudahan yang sedia ada tu jadikan sebagai universiti. Okey, on that note Datuk, boleh dikatakan atlet olahraga kalau pergi Olimpik hanya mencukupkan kuota, dan apa pandangan Datuk, especially olahraga lah, apa yang perlu dibuat? Kita perlu ramaikan lagi atlet. Kalau kita tak ada ramai atlet, kita akan tahu ada perkembangan bakat. Dan kita perlu, kalau kita lihat dulu, dulu kita banyak mendedahkan atlet itu keluar untuk bersaing dengan mereka-mereka yang ada tahap yang lebih tinggi. Sekarang ni kita menghadapi kesukaran untuk kerana kita tak ada atlet yang boleh kita ketengah. Ada seorang pun tak tahulah, masih struggle lagi. Jadi untuk olahraga berkembang, untuk maju seperti mana yang orang lain buat, we have to be together with them. Kalau kita dapat lahirkan atlet muda yang boleh kita ketengahkan untuk disambungkan karier mereka di peringkat antarabangsa bersama, berlatih bersama. Atlet Jamaica juga berlatih di US. Mereka berada dalam environment yang sama lah. Saya rasa itu merupakan satu pendekatan yang perlu kita fikirkan. Mungkin kita kena banyakkan base. For example lah, kalau kita tengok contoh macam kita letakkan Azizul di Melbourne. Kenapa kita buat? Sejak pada 2007 kita lakukan ke tersebut. Kerana kita tahu bahawa dengan environment tersebut lah yang boleh mengembangkan karier dia. Dan itu yang berlaku pada Azizul sehingga dapat mencecah pencapaian terbaik lah dalam sukan yang kita dapati bahawa sukan yang acara yang begitu sukar pada kita dengan tubuh fizikal kita yang kecil dan sebagainya. Tapi kita punya talent yang seperti Azizul yang boleh melepaskan dirinya mengatasi physical factor yang dapat mempengaruhi keputusan lah acara karier. Jadi dengan beradanya environment dia dalam environment yang kompetitif, setiap minggu ada competition. Itu yang menyebabkan dia bangkit, dia bangun dan dia dapat menjelas seperti sekarang. Apa yang berlaku dalam olahraga pun saya rasa sistem yang sama perlu dia apply kan. Okey. Adakah semua yang berlaku ni berbalik kepada suntikan dana ataupun peruntukan? Saya rasa kalau mereka dapat wujudkan satu persaingan yang kompetitif, dia akan menarik penaja. Penaja nak meraihkan satu struktur pertandingan yang lebih kompetitif. Kalau kita dapat wujudkan satu pertandingan yang kompetitif, saya rasa ramai penaja, even though ramai kelab juga akan mewujudkan kumpulan atlet masing-masing untuk bertanding. Kena prestigious orang competition. Sekarang ni kalau kita buat kejohanan kebangsaan Malaysia Open, tak ada orang pun. Very tough. Nak cari atlet pun very tough. Jadi negeri-negeri menghadapi masalah dan kita kena bantu. Bagaimana nak menghidupkan sukan olahraga di negeri-negeri. Dulu kejohanan olahraga negeri-negeri sentiasa menjadi satu, orang kata apa, satu platform untuk atlet itu mendengarkan bakatnya untuk bersaing. Jadi sekarang tak ada. Saya rasa bukan olahraga je, masuk sukan lain juga menghadapi masalah. Dulu saya main sepak takraw. Dulu masa zaman saya dulu setiap minggu saya ada tournament. UMNO ni buatlah, kelab ni buat macam-macam. Tapi sekarang tak ada. Dan open regu ni semua tak ada. Dan anda nak menunggu sekit yang sepak takraw yang buat dengan Astro. Itu sekit yang kumpulan tertentu kecil dia yang dapat bersaing. Tapi yang lain-lain yang banyak yang kat bawah-bawah tu, kat daerah-daerah tu tak ada. Tak ada platform untuk mereka bertanding. Macam mana mereka nak tengahkan, macam mana kita nak cari atlet yang bagus? Mungkin ada di kalangan mereka pun membutuhkan atlet yang bagus. Itu yang satu persoalan yang perlu diatasi.
Okay. Tapi Datuk Datuk melihatlah kan, kenapa olahraga ni bukan satu sukan yang popular, especially di Malaysia kan? Olahraga mempunyai kelebihan bahawa dia adalah sukan wajib yang dia mesti dipertandingkan di peringkat sukan C, sukan Asia dia wajib. Ya. Dia dalam sukan Olimpik dia adalah wajib. Jadi itu merupakan satu kelebihan kepada sukan tersebut. Dia tidak perlu risau bahawa dia tidak akan dipertandingkan dan sebagainya. Okay. Sekarang ni dia ada itu je kelebihan yang ada. Jadi bagaimana kita nak memudahkan, kena cari jalan. Kena bekerjasama dengan semua pihak, dengan sekolah-sekolah, tempat rapat yang melahirkan atlet adalah sekolah-sekolah. Kena jadikan sekolah-sekolah tu berkembang untuk meneruskan program kegiatan olahraga supaya mereka dapat mengambil bahagian di negeri. Jadi dengan adanya pelibatan sekolah-sekolah, universiti for example, semua olahraga bila sampai ke universiti habis. Bila mereka masuk universiti, yang mereka tahu mereka lari pagi-pagi je. Tapi tak ada siapa-siapa nak organize something dekat universiti untuk universiti itu jadikan. Mana ada intervasti olahraga? Struggling. Nak buat intervasti olahraga pun orang kata tu buat sebagai syarat je. Tapi tak ada kompetitif yang betul-betul satu jurulatih olahraga di peringkat universiti. Tidak ada. So ini yang perlu dilakukan. Banyakkan lagi jurulatih di peringkat universiti supaya atlet bersekolah tu, walaupun mereka dia masuk universiti ataupun masuk ke mana institusi pengajian tinggi, mereka dapat teruskan lagi karier mereka kan. Kita kena terima hakikat bahawa sukan tu adalah sebagai sampingan dalam pelajaran. Jadi mereka kena diberikan lorong untuk mengembangkan karier mereka. Okey. Jadi Datuk, saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi mungkin apa kata-kata terakhir Datuk Tak sempat minum kopi lagi. untuk semua persatuan, untuk semua persatuan. Challenge pada semua persatuan, bukan saja persatuan olahraga. Semua persatuan harus memikir bahawa mereka, pewujudan mereka sebagai satu persatuan adalah untuk menyediakan opportunity to compete, peluang untuk pertandingan yang perlu diberikan pada mereka yang berjaya aktif dalam sukan tersebut. Ini peranan utama. Kalau tak ada satu sukan yang boleh pastikan bagi satu kejohanan kebangsaan untuk melahirkan atlet, jadi itu bukan satu masalah. So they have to be more active on that lah. Itu peranan mereka. At least kalau mereka tak dapat menyediakan latihan pada national atlet pun, contohnya ada MSN, ada kerajaan yang sebagai persatuan sendiri menyediakan peluang pertandingan itu yang penting. Dan serentak dengan itu juga, bila kita menyediakan peluang pertandingan, kita kena bangunkan juga kejuratihan dan sebagainya untuk sokong, to support the competition. Jadi pada saya, semua persatuan harus menjadi lebih aktif dalam gerakan pertandingan, mewujudkan satu persekitaran yang kompetitif. Itu yang penting, barulah sukan kita dapat bergerak. Okey, itu dia perkongsian yang panjang lebar dan padat daripada Datuk Ahmad Syafawi, bekas Ketua Pengarah MSN. Banyak sebenarnya yang boleh dipelajari dan harap dapat membuka mata persatuan agar lebih menganjurkan kejohanan-kejohanan, tentunya untuk kita melahirkan atlet di peringkat yang lebih tinggi. Jadi sekian saja, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Ahmad Syafawi atas kesudian meluangkan masa bersama kami. Sekian saja daripada saya, Faizal Bazari, Sembang Olahraga.